Hai, Assalamualaikum. Saya Farhani Razak. Terima kasih kerana terus setia dan memberi sokongan kepada Pak and Ma. Baiklah, pasti anda pernah dengarkan dengan perkataan jaundice. Jaundice neonatal ataupun demam kuning sangat sinonim berlaku pada bayi baru lahir. Jika para ibu bapa tidak tangani masalah ini dengan sebaik mungkin, komplikasi yang bahaya akan berlaku kepada bayi anda. Hari ini kita akan fokus untuk membincangkan mengenai topik jaundice neonatal ataupun demam kuning bersama dengan pakar perunding Pediatric Sunway Specialist Centre, Damansara. Baiklah, bersama-sama dengan saya hari ini iaitu Dr. Tengku Puteri Zainab, merupakan pakar perunding Pediatric Sunway Specialist Centre, Damansara. Khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Sihat hari ini, ceria? Yeah. Senyum je kan? Dari awal masuk tadi sampai sekarang masih lagi senyum? Okey, maintain senyum sebab doktor hari ini kita nak berbincang ataupun berborak dengan lebih lanjut mengenai topiknya jaundice neonatal ataupun demam kuning dalam kalangan bayi. Kalau kita lihat dari segi statistik kan doktor, kalau saya ada terbaca, 60 ke 70% bayi akan terkena jaundice neonatal ataupun demam kuning ini untuk bayi yang baru lahir, dan statistik ini sebenarnya sangat membimbangkanlah kalau kita nak bandingkan dengan 10 tahun yang lepas. Jadi saya kira ramai penonton dekat sini yang nak tahu apa sebenarnya punca jaundice neonatal ataupun demam kuning ni doktor. Silakan. Jadi jaundice kat baby ni sebenarnya disebabkan apabila ada kekuningan di bahagian kulit bayi ataupun di mata bayi. Dan ia disebabkan oleh paras bilirubin yang tinggi di dalam darah bayi. Kenapa bilirubin itu tinggi? Sebenarnya bilirubin ini adalah sejenis pigmen di dalam sel darah merah. Dan pigmen ini boleh dikeluarkan daripada sel darah merah apabila sel darah merah itu pecah. Jadi bila proses yang normal ni adalah sebenarnya sel darah merah ni bila dia pergi ke hati, dia akan berubah kepada bentuk yang senang untuk dikeluar ke najis. Itu cara bilirubin dikeluarkan daripada badan lah. Tapi dalam bayi yang baru lahir ni, dia punya hati tu pramatang. Dia belum matang lagi. Jadi yang sel darah merah tu dia tidak boleh diproses dengan sempurna. Tu satu. Yang kedua, sel darah merah dalam bayi ni sebenarnya dia lebih pekat daripada biasa. Darah dia pekat dan juga darah dalam bayi ni dia mudah pecah-pecah daripada biasa sebab jangka hayat masa sel darah merah tu adalah lebih singkat. Jadi disebabkan hati tu tidak matang, lepas tu sel darah merah dia pula pekat, dia mudah pecah-pecah. Jadi senanglah bilirubin tu yang dalam sel darah merah tu tinggi dalam badan bayi. Disebabkan itu bayi boleh jadi kuning lah. Itulah itu punca dia. Saya pun teringatlah waktu anak kembar saya lahir pun kena juga jaundice neonatal ataupun demam kuning ni, dan waktu tu memang risaulah doktor kan, anak pertama dan kena demam kuning. Kalau ikutkan punca tu macam tadi doktor cerita dari sudut saintifik. Saintifik. Kan? Saintifik dia kan bahasa doktor kan. Tapi kalau waktu ibu tu sedang mengandung macam saya kan, mungkin pemakanan ke atau genetik ke atau faktor persekitaran luar ke yang menyebabkan ada bayi tertentu terkena demam kuning, tapi ada juga bayi yang tak sihat, alhamdulillah tak kena demam kuning. Betul. Macam mana doktor? Jadi sebenarnya jaundice di kalangan bayi ni dia ada beberapa punca lah. Macam mana kita nak tahu punca dia, kita dapat idea apa punca tu bila jaundice tu berlaku. Itu cara kita nak bahagikan lah. Sekiranya jaundice tu berlaku awal pada peringkat 24 jam yang pertama lah, maksudnya hari pertama kelahiran bayi itu dinamakan pathological jaundice. Jaundice tu macam lebih berbahaya lah, boleh jadi tinggi. Dan itu biasanya disebabkan oleh macam kondisi macam kekurangan enzim D6PD ataupun sesuatu yang dinamakan ABU ataupun resus incompatibility. Maksudnya macam darah ibu dengan darah baby ni dia lain. Jadi dia macam berlawan dan boleh menyebabkan antibody dalam darah baby tu, dan antibody tu melawan kepada sel darah merah bayi tu. Itu yang jenis yang pertama lah, pathological jaundice. Yang kedua adalah sesuatu yang dinamakan physiological jaundice ataupun jaundice fisiologi lah, di mana ia berlaku lewat sikit pada mungkin hari ketiga ke atas macam tu, dan itu jenis jaundice yang lebih kerap berlaku di kalangan bayi. Dan punca dia disebab yang saya mention tadilah ni, yang hati dia pramatang, lepas tu dia punya darah pekat, pecah dan sebagainya. Tapi ada juga faktor-faktor risiko lain yang boleh menyebabkan jaundice. Contohnya macam sekiranya baby tu dia ada bonjolan di bahagian kepala dia, macam kesan vacuum contohnya, ataupun kalau bayi tu dia ada jangkitan kuman, dia ada demam ke, jadi ataupun mak dia ada kumpulan darah O ke, tu adalah faktor-faktor risiko lain yang boleh menyebabkan jaundice jugalah. Satu lagi jenis jaundice adalah, kalau pernah dengar, adalah prolonged jaundice. Itu maksudnya kalau jaundice tu dia larut lama, dah 2 minggu ke atas lah,
kalau bayi yang cukup bulan. Macam anak saya. Ada prolong kan? Ya. Kalau prolong memang mak dia risau sebab kena ambil banyak darah. Ya, betul. Sebab apa, bila prolong jaundice ni dia ada banyak punca-punca lah. Contohnya macam masalah dengan hormon thyroid, ataupun masalah jangkitan kuncing, ataupun mungkin masalah hati, macam ada saluran dia sempit ke dan sebagainya. That's why kalau contohnya baby yang ada prolong jaundice ni perlu buat banyak ujian lanjutan lah. Ujian darah dengan ujian kencing untuk mengenal pasti apa punca dia. Jadi kena segera dapatkan rawatan yang sepatutnya lah. Jangan nak buat petua-petua orang tua pula kan. Nanti jadi perkara yang lain pula. Baik doktor, kita sekarang ni nak terus ke segmen PM Tepi untuk kita nak tahu lebih lanjut lagi apa sebenarnya jaundice neonatal ataupun demam kuning. Terima kasih followers Pama untuk semua soalan yang diberikan. Soalan yang pertama adalah daripada Puan Nuraini daripada Kajang. Saya setengah menunggu masa untuk bersalin bayi pertama. Jadi, macam mana saya nak mengenal pasti bayi saya menghidapi jaundice? Okey, baik. Kalau cara untuk mengenal pasti anak ada jaundice, caranya adalah dengan menekan sedikit di bahagian kulit bayi, di bahagian dahi dan juga di bahagian dada. Okey. Jadi bila kita tekan sedikit di bahagian kulit bayi itu, kita tengok di bahagian kulit itu apa warna dia. Sekiranya warna dia kuning, maksudnya bayi itu ada kuning lah. Tapi sekiranya kalau puan tekan di bahagian kulit tu nampak warna dia lebih cerah daripada kulit sebenar bayi itu, maksudnya baby itu tak ada kuning. Tapi saya faham kadang-kadang ibu bapa sukar untuk kenal pasti anak tu ada jaundice ataupun tidak. Jadi sekiranya bila lepas discharge daripada hospital tu, hospital telah memberikan temujanji untuk pemeriksaan jaundice. Biasanya dalam hari ketiga ke hari kelima macam tu, sila ikut temujanji yang diberikan oleh hospital. Dan sebab nanti bila pergi ke klinik tu akan tolong cekkan sama ada bayi tu ada jaundice ataupun tidak, dan ujian darah akan dilakukanlah untuk mengetahui apa tahap bilirubin tu. Ya. Okey, soalan yang kedua adalah daripada Puan Nur Izzati daripada Air Hitam. Betul ke doktor, jaundice boleh menyebabkan kecacatan pada otak bayi? Bukankah jaundice ini common terkena pada semua bayi? Betul, jaundice ni memang common, di mana dalam 60-70% bayi memang akan kena jaundice. Tapi sebenarnya kebanyakannya tidaklah akan menyebabkan kecacatan pada otak, tapi ada segelintir bayi di mana sekiranya paras bilirubin itu adalah lebih tinggi. Biasanya kalau bayi itu ada faktor-faktor risiko yang lain. Contohnya seperti kalau bayi itu adalah pramatang, ataupun ibunya adalah kumpulan darah jenis O, ataupun bayi itu dijangkiti kuman contohnya, dan kemudian dia punya kuning tu akan lebih tinggi daripada paras normal. Dan apabila bilirubin itu terlalu tinggi, ya betul, ia boleh menyebabkan kecacatan otak kerana bilirubin itu adalah toksik kepada sel otak bayi. Dan apabila tahap bilirubin terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan sesuatu kondisi yang dinamakan kernicterus. Dan kernicterus ini boleh menyebabkan kecacatan otak secara permanen, secara terus kepada otak bayi, dan itu boleh menyebabkan perkembangan bayi terjejas dan juga ia boleh menyebabkan masalah pendengaran pada bayi. Jadi itulah sebabnya sekiranya bayi ada jaundice, teruslah cek, periksa tahap bilirubin jaundice itu dan pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik swasta yang berhampiran untuk mendapat rawatan yang sewajarnya. Baiklah doktor, saya tadi tertarik dengan jawapan yang doktor berikan kepada penonton tadi mengenai kalau jaundice neonatal ni ataupun demam kuning terlampau ke peringkat yang teruk boleh menyebabkan kerosakan otak kepada bayi yang baru lahir. Apa sebenarnya rawatan yang sesuai untuk kita berikan kepada bayi ini? Okey, kebiasaannya jaundice di kalangan bayi ni dia kebanyakan ni tidaklah perlu rawatan masuk hospital. Kebanyakannya boleh dipantau sahaja di rumah dan perlu diberi penyusuan yang kerap sahaja di rumah lah. Tapi misal kata kalau bayi tu dia ada jaundice, kita perlu melihat apakah tahap bilirubin tu. Jadi sekiranya kalau tahap bilirubin tu tak berapa tinggi, macam saya kata tadi, boleh pantau di rumah. Tapi kalau misal kata tahap yang lebih tinggi dan dia memerlukan rawatan fototerapi lah, fototerapi di hospital. Apa itu fototerapi? Ialah sejenis lampu khas, lampu yang biru yang ada spektrum yang boleh menukarkan bilirubin tu kepada jenis yang boleh senang untuk keluar ke dalam najis dan kepada dalam kencing lah. Dan itu rawatan yang diberi di hospital.
hospital di mana kalau you tahu baby biasanya tak pakai baju, dia pakai pelindung mata dan juga lampin sahaja. Sebab tu itulah yang maknya mengalir air mata kesian tengok. Betul. Sebab baby memang tak suka duduk bawah lampu fototerapi tu sebab dia tak pakai baju kan. Okey. Tapi kalau misal kata kalau tahap bilirubin tu dah terlalu tinggi, ya, jarang-jarang sekali berlaku, bayi memerlukan rawatan yang lebih khas yang dinamakan exchange transfusion ataupun proses penukaran darah lah, di mana bayi darah tu diambil daripada tali pusat bayi dengan kuantiti yang kecil dan ditukarkan dengan darah penderma juga dengan kuantiti yang kecil, dan proses itu berlaku dengan berulang-ulang kali. Dan biasanya proses itu mengambil masa lebih kurang macam 2 jam lah macam tu, ya. So jarang-jarang sekali memerlukan proses inilah. Itulah sebabnya penting sekiranya bayi dia ada jaundice tu perlu ke klinik sama ada kerajaan atau swasta yang berhampiran untuk kita kenal pasti apa tahap bilirubin tu dan mendapat rawatan yang sesuai dengan cepat. Kalau ikut pengalaman saya, macam doktor yang saya selalu tanya untuk rawatan kan, doktor akan sebut, okey, bagi banyak susu ibu kepada anak yang terkena demam kuning. Apa sebenarnya kebaikan susu ibu ni secara spesifik lah yang boleh mengurangkan kadar kuning dalam badan bayi tersebut, doktor? Okey. Jadi sebenarnya kenapa doktor selalu kata susu kerap tu, disebab kita tahu yang saya kata bilirubin tadi tu, bilirubin tu dia dikeluarkan daripada badan melalui najis. Jadi apabila kita susu badan dengan kerap, jadi lagi cepatlah kita boleh hadam bilirubin itu untuk keluar daripada najis. Kita nak keluarkan bilirubin itu keluar daripada najis. Jadi bila susu secara kerap, maksudnya setiap 2 ke 3 jam lah. Jadi maksudnya dalam 24 jam tu dalam lebih kurang 8 ke 12 kali lah. Okey. Jadi dengan penyusuan yang kerap, jadi membantu untuk menyingkirkan lagi bilirubin itu daripada darah bayi lah. Untuk si ibu pula dari sudut pemakanan pun perlu jaga jugalah doktor ya, supaya susu yang diberikan tu adalah susu yang berkualiti. Betul. Kan doktor ya, ada lemak yang tinggi kan untuk supaya dia lebih cepat pembuangan bilirubin tu, doktor ya. Maksudnya pemakanan ibu kalau semasa menyusukan badan tu perlu makanan yang seimbang dan berkhasiat lah. Sebab apa, kadang-kadang setengah ibu ni dia pantang larang, tak nak minum air lah, dan sebagainya. Tapi nanti ia akan memberi kesan kepada penghasilan susu ibu tu sendirilah dari segi amount tu. Dan ibu pun rasa lemah bila tak makan dengan sihat dan seimbang. Jadi tak dapat beri susu kepada bayi dengan secukupnya. Ya? Baiklah, itulah dia perkongsian daripada Dr. Tengku berkaitan dengan topik hari ini, jaundice neonatal ataupun demam kuning dalam kalangan bayi. Dan apa yang kita boleh simpulkan adalah segera dapatkan rawatan kepada doktor jika anda dapati, ibu bapa dapati anak anda terkena demam kuning ini. Dan sebenarnya kesan yang paling teruk, yang paling ditakuti oleh ibu bapa adalah kalau peringkat yang paling tertinggi adalah kerosakan otak pada bayi yang seperti doktor ceritakan tadi, dan paling membimbangkan adalah kematian. Itu yang kita paling takuti. Jadi segera dapatkan rawatan kepada doktor. Baiklah, terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Tengku kerana sudi bersama dengan Pak Emma berkongsi mengenai topik jaundice neonatal ataupun demam kuning. Diharapkan jawapan yang diberikan kepada penonton semua dapat memberi manfaat pada ibu bapa mengenai topik ini. Teruskan menyokong Pak Emma dan teruskan untuk memberi share, like dan juga subscribe semua platform media sosial Pak Emma, termasuklah YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan sampaikan kepada semua rakyat Malaysia kalau boleh supaya mereka sama-sama dapat kebaikan untuk topik yang diberikan oleh Pak Emma. Sampai berjumpa lagi. Selamat tahun baru daripada kami dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.